Pembebasan sepenuhnya Crimea mula terbentuk bukan melalui pencerobohan darat secara serta-merta, tetapi melalui satu siri serangan langsung terhadap saluran logistik Rusia. Pada hari Rabu 6 Mei 2026, Ukraine mula melumpuhkan feri, kapal pendaratan, gudang senjata, depo dan laluan yang membekalkan tentera Rusia antara Selat Kursk, Sevastopol dan koridor darat yang diduduki di selatan Ukraine. Pesanannya mudah. Sebelum cuba mendapatkan semula wilayah itu, Kiev mahu meninggalkan Crimea terasing, tercekik dan terlalu mahal untuk Putin pertahankan. Saya akan ceritakan semua itu sebentar lagi, tapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Milson Alves. Perkara utama sekarang ialah Ukraine bukan sahaja menyerang kerana dendam. Ukraine sedang melancarkan operasi melemahkan terhadap segala yang membolehkan Rusia terus berada di Crimea. Pada malam 5 hingga 6 April 2026, unit berisikan tentera Ukraine mendakwa telah menggunakan drone untuk melumpuhkan feri kereta api Slaviansk yang digambarkan oleh Kiev sebagai feri kereta api terakhir yang masih beroperasi di Selat Kursk untuk menyokong pasukan Rusia di semenanjung itu. Kapal itu digunakan untuk mengangkut peralatan, bahan api dan kargo tentera bagi menyokong pendudukan itu. Tampaknya Rusia akan lebih bergantung kepada jambatan Crimea dan laluan darat yang lebih terdedah kepada drone Ukraine. Beberapa hari kemudian, tekanan semakin meningkat di Sevastopol. Pada 19 April, Ukraine mendakwa telah melumpuhkan dua kapal pendaratan besar armada Laut Hitam Rusia, Yamal dan Nikolai Vilchenkov. Yamal boleh membawa sehingga 500 tan muatan, termasuk kenderaan berperisai dan tentera. Nikolai Vilchenkov mempunyai kapasiti 1000 tan. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraine, kedua-duanya adalah aset penting untuk pendaratan amfibia dan sokongan ketenteraan Rusia di Crimea dengan jumlah kerugian dianggarkan melebihi $150 juta. Di sinilah pembebasan sepenuhnya Crimea mula bukan lagi sekadar retorik politik dan mula kelihatan seperti satu kempen ketenteraan secara berperingkat. Ukraine sedang menyerang apa yang Rusia perlukan untuk terus bertahan. Pengangkutan, peluru, bahan api, kapal, feri, pusat arahan, pertahanan udara dan gudang. Matlamatnya bukan sekadar untuk menyebabkan kerosakan. Ia adalah untuk menjadikan setiap askar Rusia di semenanjung sebagai seseorang yang semakin jauh daripada bala bantuan, bekalan semula dan laluan berundur yang selamat. Sehingga kini, dalam serangan terbaru terhadap Slaviania, Yamal dan Nikolai Vilchenkov, tiada jumlah kematian yang boleh dipercayai telah disahkan secara terbuka oleh sumber bebas. Kesan utama yang diumumkan adalah dari segi logistik dan ketenteraan. Kapal-kapal dilumpuhkan, keupayaan pengangkutan berkurangan, dan tekanan yang semakin meningkat ke atas jambatan Crimea. Maklumat ini penting kerana ia menunjukkan jenis peperangan yang dipilih oleh Kiev pada masa ini. Ini bukanlah tentang mengumumkan kemasukan segera tentera ke semenanjung, tetapi untuk melemahkan pendudukan dari dalam sehingga kehadiran Rusia menjadi berat, terdedah dan sukar untuk dikekalkan. Crimea adalah titik paling sensitif dalam peperangan ini kerana di situlah Putin membina salah satu pameran kuasa terbesar Rusia moden. Semenanjung itu telah dianeksasi secara haram pada tahun 2014 selepas tentera Rusia mengambil alih bangunan, komunikasi dan lokasi strategik di tengah-tengah kekacauan politik di Kiev. Sejak itu, Moskow menganggap wilayah itu sebagai pangkalan tentera, simbol kebangsaan dan platform untuk mengawal Laut Hitam. Sevastopol yang menjadi markas armada Laut Hitam telah menjadi pusat operasi Rusia terhadap Ukraine sejak pencerobohan besar-besaran pada tahun 2022. Oleh itu, serangan Ukraine terhadap Crimea mempunyai kepentingan yang lebih besar berbanding serangan terpencil. Apabila Kiev menyerang kapal di Sevastopol, feri di Kerch dan depot di sepanjang laluan yang diduduki, mereka menyasarkan idea bahawa Crimea tidak boleh disentuh. Putin telah mengambil alih semenanjung itu untuk menunjukkan kekuatan di Laut Hitam. Kini, Ukraine cuba menunjukkan bahawa wilayah yang sama boleh menjadi perangkap logistik untuk Kremlin. Jambatan Crimea muncul sebagai titik tekanan besar yang seterusnya. Struktur itu menghubungkan tanah besar Rusia ke semenanjung melalui Selat Kursk dan sentiasa mempunyai nilai ketenteraan serta simbolik. Ia membantu Moskow memindahkan bahan api, senjata, peluru dan tentera.
Jika feri-feri itu dimusnahkan atau dinyaktifkan, jambatan itu menjadi lebih penting lagi. Dan semakin penting ia menjadi, semakin ia menjadi sasaran. Jenderal Amerika Syarikat yang telah bersara, bekas Komander Tentera Darat Amerika Syarikat, Ben baru-baru ini menyatakan bahawa Crimea masih menjadi kawasan penentu dalam perang dan jambatan Crimea akhirnya akan runtuh jika Ukraine berjaya mengasingkan semenanjung itu. Perhitungan Ukraine adalah keras tetapi jelas. Pertama, menghalang Rusia daripada menggunakan Sevastopol dengan bebas. Kemudian, mengurangkan pertahanan udara Rusia di semenanjung itu. Selepas itu, memutuskan feri, kapal dan koridor. Akhir sekali, memberi tekanan ke atas jambatan Kerch dan memaksa Moskow membekalkan Crimea melalui laluan yang lebih panjang, lebih mahal dan lebih terdedah di selatan Ukraine yang diduduki. Urutan ini tidak menjamin pembebasan segera, tetapi ia mewujudkan keadaan supaya kehadiran Rusia mula kehilangan kestabilan. Pada bulan April, Kementerian Pertahanan Ukraine sendiri telah membentangkan kempen serangan jauh ke dalam wilayah musuh sebagai sebahagian daripada usaha yang lebih besar. Menurut Kiev, selain kapal-kapal di Sevastopol dan feri di Kerch, operasi Ukraine juga telah menyerang kilang penapisan, terminal, kapal, pesawat dan pusat-pusat yang berkaitan dengan keupayaan ketenteraan Rusia. Mesejnya ialah, barisan belakang Rusia tidak lagi menjadi barisan belakang yang selamat. Perang kini telah mencapai struktur-struktur yang sebelum ini dianggap oleh Moskow sebagai dilindungi oleh jarak. Keadaan ini juga memihak kepada Kiev kerana keletihan Rusia di barisan hadapan. Pada Februari 2026, pasukan Ukraine telah merampas kembali lebih banyak wilayah daripada yang mereka hilang dalam 2 minggu terakhir bulan itu, sesuatu yang tidak berlaku sejak serangan balas pada tahun 2023. Menurut analisis yang dipetik oleh Kiev Post berdasarkan Institut untuk Kajian Perang, selepas berbulan-bulan tekanan dari musuh, Ukraine kembali mencatatkan keuntungan wilayah bersih dalam beberapa tempoh. Pada masa yang sama, Rusia menghadapi kesukaran untuk menggantikan kerugian mereka. Al Jazeera melaporkan bahawa Moskow tidak berjaya menggantikan semua kerugian sejak Disember dan kadar pengambilan rekrut pada suku pertama 2026 adalah di bawah purata yang diperlukan untuk mencapai sasaran tahunan yang diumumkan. Kekurangan anggota ini memberi kesan secara langsung ke atas Crimea. Satu pendudukan yang terasing dengan kurang kapal, kurang feri, kurang pertahanan udara dan kurang penggantian anggota menjadi lebih sukar untuk dikekalkan. Dalam bidang politik, Ukraine juga mendapat nafas baru. Kesatuan Eropah telah mencapai persetujuan untuk meluluskan pinjaman kecemasan sebanyak 90 bilion euro kepada Kiev selepas Hungary menarik balik veto mereka. Langkah ini diambil selepas aliran minyak Rusia ke Hungary dan Slovakia melalui saluran paip Druzhba disambung semula dan dianggap oleh Volodymyr Zelensky sebagai isyarat yang tepat pada masa ini. Wang ini membantu Kiev untuk menyokong pertahanan, peluru, industri ketenteraan dan daya tahan dalam peperangan yang berpanjangan. Sokongan kewangan ini sangat penting kerana pembebasan Crimea tidak hanya bergantung kepada keberanian. Ia bergantung kepada drone, peluru berpandu, risikan, pengeluaran industri, pertahanan udara, peluru dan keupayaan untuk menyerang secara berulang kali. Satu operasi terhadap semenanjung memerlukan kesabaran dan tekanan yang berterusan. Ukraine perlu memastikan setiap bekalan semula Rusia menjadi lebih perlahan, setiap kapal lebih terdedah dan setiap laluan lebih berbahaya. Itulah perbezaan antara serangan simbolik dan kempen pembebasan yang sebenar. Rekod terkini menunjukkan bahawa Ukraine telah menguji strategi ini selama bertahun-tahun. Pada September 2023, Kiev telah menyerang ibu pejabat armada Rusia di Laut Hitam di Sevastopol. Rusia mengakui sekurang-kurangnya seorang tentera hilang, manakala Ukraine mendakwa kesannya jauh lebih besar. AP menekankan bahawa Crimea yang telah dianeksasi secara haram pada tahun 2014 sering menjadi sasaran kerana ia berfungsi sebagai pusat sokongan kepada pencerobohan Rusia. Serangan itu menunjukkan bahawa pangkalan tentera laut terpenting Moskow di Laut Hitam tidak lagi boleh beroperasi dengan ketenangan seperti dahulu. Sejarah Crimea itu sendiri menerangkan mengapa wilayah ini menentukan konflik yang jauh melebihi saiznya di peta. Pada abad ke-19, Perang Crimea telah menyebabkan kuasa-kuasa besar Eropah dan Empayar Rusia bertembung untuk menguasai Laut Hitam dan keseimbangan kuasa di sekitar Empayar Uthmaniyah.
Hari ini, Kiev cuba mengulangi logik itu dengan cara yang berbeza. Bukan dengan perang empayar lama, tetapi dengan drone, peluru berpandu dan serangan logistik terhadap satu pendudukan moden. Negara-negara lain juga menunjukkan bahawa wilayah yang diduduki atau terasing boleh tumbang apabila talian bekalan mereka terputus. Dalam kempen ketenteraan sepanjang sejarah, pulau-pulau, semenanjung dan enklav menjadi terdedah apabila mereka kehilangan pelabuhan, jambatan, landasan kereta api dan runtuhan. Crimea sesuai dengan logik ini kerana ia bergantung kepada sambungan luar untuk mengekalkan tentera, bahan api, pertahanan udara dan amunisi. Jika Rusia kehilangan keupayaan untuk mengangkut kargo melalui Kerch, jika Sevastopol sentiasa berada di bawah ancaman dan jika koridor darat menjadi sasaran harian drone, kawalan Rusia akan lebih banyak wujud dalam ucapan daripada keselamatan sebenar. Sekarang, yang berikutnya ialah fasa tekanan berterusan. Ukraine mesti terus melancarkan serangan ke atas feri, kapal, radar, sistem pertahanan udara, depot dan laluan bahan api. Ukraine juga boleh meningkatkan tekanan ke atas jambatan Crimea, walaupun serangan darat yang baru masih belum kelihatan dalam masa terdekat. Matlamat yang mungkin adalah mudah, membuatkan Rusia hanya mempunyai beberapa pilihan yang buruk. Atau Moskow menumpukan lebih banyak pertahanan di semenanjung dan melemahkan barisan lain, atau menerima bahawa Crimea akan menjadi semakin terdedah. Bagi Putin, masalahnya ialah Crimea bukan sekadar wilayah yang diduduki, ia telah menjadi simbol kuasa pribadinya. Kehilangan keselamatan semenanjung itu bermakna mengakui bahawa pencapaian geopolitik terbesar Rusia sejak 2014 boleh dibatalkan. Dan bagi Zelensky, Crimea tetap menjadi bahagian penting dalam kedaulatan Ukraine. Setiap feri yang terkena, setiap kapal yang dihentikan dan setiap depot yang dimusnahkan menggugat imej kawalan yang cuba dijual oleh Moskow selama lebih sedekad. Saya Milson Alves News dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.